Baiklah tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pendengar-pendengar setia CTC.fm yang sekarang ini bersama dengan kami, dan pastinya ramai yang menantikan segmen Inilah Ceritaku, di mana perkongsian daripada trader kita daripada bermacam-macam latar belakang, ya. Dan hari ini alhamdulillah saya dapat bertemu dengan seorang lagi trader kita ni, muda lagi, handsome orang dia, iaitu Hanif Mokhtar. Okey, dah pun berada di hadapan saya, dan untuk tidak buangkan masa, kita akan terus bersama dengan beliau, ya, dalam segmen Inilah Ceritaku. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Sihat. Nak panggil Hanif ke nak panggil apa ni? Boleh panggil Hanzo lah. Selalu orang Hanzo, panggil Hanzo. Maknanya kalau sebut Hanzo orang kenal lah. Kalau Hanzo orang kenal, kalau Hanif tak. Gua kenal. Okey, Hanzo berasal daripada mana? Berasal daripada Kuantan, Pahang. Kuantan, Pahang. Okey, baik. Tapi menetap dekat KL, kat arah Damansara. Oh, sekarang ni lah? Sekarang ni kat arah Damansara. Okey, belajar lagi ke ataupun dah bekerja? Dah habis belajar lah. Okay. Tak kerja. Oh, tak kerja lah. Lepas belajar tak kerja lah. Lepas belajar memang tak dapat kerja langsung. Dapat kerja, tapi kerja macam kerja customer service. Saya ajar parkour. Dulu belajar ambil kos apa? Dulu ambil sains gunaan dekat UiTM. Oh, dekat UiTM. Shah Alam ke? Jengka. Okey. Oh, daripada sana. And then merantau ke lepas dia habis belajar tu terus ke KL lah. Terus ke KL sebab ni mak saya sakit. So Okay. saya kena ni lah. Saya follow mak saya, mana dia pergi, situ saya pergi. Oh, sekarang ni mak okey? Dah 3 tahun lah, sebab dulu dia kena stroke. Okey. So tu yang menyebabkan saya tak kerja lah. Maafkan saya lah, tersentuh sikit bab tu kan. Okey, baik. Awal mula pertama, Hanif Mokhtar. Okey, Hanif Mokhtar berasal daripada Kuantan, Pahang. Belajar pun di sana, UiTM, betul? Betul. Dan dalam segmen Inilah Ceritaku, kita nak bercerita lah sikit tentang pengalaman. Okey. Dah pernah dengar ataupun tahu berkenaan dengan TV CTC, berkenaan segmen Inilah Ceritaku? Tahu. Tengok first CTC punya yang Inilah Ceritaku kan. Okey. Itu tengok yang Cikgu Mansur punya. Oh, Cikgu Mansur. Banyak pengalaman dia kan. Kali ni kita akan bawa siapa saja, tak kisahlah. Okey, macam mana permulaan Hanzo boleh terlibat dan jatuh cinta dengan dunia trading ni? Yang tu mula-mula sebab kena scam dengan emas ETA, tahu tak? Okey. Zaman ETA dulu Zaman emas ETA tu kena scam. Oh, masa zaman tu. Tahun bila tu Masa tu saya SEM 3 dekat UiTM. SEM 3 tahun? Rasa-rasa dalam dia 2000? Kalau saya hujung 2014. Saya tak pasti sebab awal 2000 ETA 2014 ke? Ya kot. Okay. So masa tu saya kena dalam dekat 20,000 je. Allahuakbar. Lepas tu student. Sebab saya top student dekat UiTM. Saya dapat 2 penaja. Satu JPA, satu lagi PTPTN. Saya gabung dua duit tu. Masuk 20,000 lagi 10,000 lebih duit kakak saya. So duit saya dengan duit kakak saya burn sekali. So maknanya 30 lah. Gabung sekali tu yang jadi 10,000 tu. Tu dekat 20,000 lebih lah. Macam mana yang boleh macam mana yang boleh terkena tu? Masa tu study lagi kan? Masa tu study lagi. Macam mana boleh benda tu masuk dalam campus ke? Dalam campus. Dia orang ada seorang budak ni, dia introduce benda ETA ni. Dia tunjuk duit dia semua. Lepas tu kita pun minat juga. Lepas tu ada yang dia orang buat macam kumpul 10 orang, kongsi seorang 1,000. Sebab dia orang PTPTN pun dalam 3,000 lebih kan. 1,000 10 orang cukup 10,000 labur. Saya jumpa dia, aku tak nak kongsi, aku nak seorang. Amboi tamaknya. Okey. Nak untung banyak. Lepas kali pertama tu dapat. Mula-mula saya buat seorang tu sekali dapat. Dah dapat tu. Pada permulaan dulu. Mula-mula dapat. Sekali. Masa tu berapa? Dapat 4,000 lebih. Masa saya masuk 12,000. Lepas tu jual balik 16,000, dapat 4,000 untung. Okey. Itu permulaan lah tu. Lepas tu dia bagi semangat lah tu untuk kali kedua. Semangat. Lepas tu yang kali kedua tu yang silap pergi ajak kakak lah.
Sebab kawan dia nak jual emas kat dia 18,000. Okey. Masa tu 12,600 je. Okey. Lepas tu saya cakap, kenapa mahal sangat orang ni jual? Baik, saya tolong je. Lepas tu saya tolong tu, campur duit dia dengan duit saya sekali, burn terus. Selamat. Tu lah. Terus hilang. Yang 4,000 yang dapat benda tu tak ada. Tapi budak tu? Budak tu pun hilang macam tu juga? Hilang macam tu. Tapi ada lagi dalam friend list saya. Okay. Tak apalah, biar dia dengar lah malam Ada beritahu tak ni nak masuk segmen ni? Ada beritahu dia? Saya share kat page semua. Biar dia dengar lah tak payahlah menipu pun kawan sendiri. Kebanyakannya semua Bumi Putra. Ada jugalah bangsa lain. Tapi kebanyakannya yang sering kena tipu pun orang kita kan. Macam alamak, apalah dia dapat. Okay, kita lupakan pasal tu. Okay, sekarang umur berapa tahun? Umur 24 kalau tak silap. 1994 tadi. 23 ke 24? 1994. Umur sendiri benar. Tanya asisten dia umur berapa tahun? 24 pula. 24. Okey, 24 tahun. Ini baru keluar daripada pengajian ni. Kan? Baru keluar. Okey. Tahun berapa keluar ni? Saya pun lupa. Rasa dah 1 tahun ke dekat 1 tahun lebih kan? Sebab kalau 24 study berapa sem? Saya 6 sem. 6 sem 3 tahun. Betul lah. Okey, dan selepas diperkenalkan dengan dunia scammer macam skim cepat dia ada macam-macam lah, skim cepat kaya, dia ada gold, ada macam-macam lah kan. Dah terkena dengan emas. So lepas tu 2 kali tak, lepas kena dengan emas tu tengah fikir nak bayar balik duit kakak Okey. Kakak kan ambil duit dia separuh. Lepas tu masa tu ada pula seorang ni, Mamat ni, dia geng emas juga. Dia introduce kita buat forex. Lepas tu dia cakap nak buat forex ni macam mana? Tahu kau bagi aku duit banyak-banyak ni, contoh kau ada berapa? Lepas tu dia cakap saya ada 500 sekarang. So ni dia cakap ni boleh 100 USD boleh. So kita bagi dia 100 USD. Yang budak-budak lain yang kena juga bagi dia 100. Ada yang kawan dekat luar combine lah ni. Sekarang ni combine bagi dekat duit, dia, bagi dekat okey. Lepas tu dia hilang. Saya cukup marah bila ada orang macam ni dia jual nama forex. Okey. Dia memang pelajar juga ke dalam tu? Dia bukan pelajar, dia macam orang macam kawan saya yang tipu saya ni. Okey. Introduce ke budak ni. Budak ni boleh buat forex. Dia cakap masa tu tak tahu apa-apa berkenaan dengan forex. Dia tunjuk duit sama. Tak tunjuk tahu. Untung je lah. Tunjuk untung tentang je. manis je. Dia tak tunjuk warna biru statement tu. Lepas kena tipu forex dengan dia, masa tu determine aku tak nak bagi duit kat orang dah. Aku nak buat sendiri. Lepas tu saya belajar macam mana cara nak, saya cari macam mana nak start forex. Tapi tak ada pun tunjuk macam mana saya nak dapatkan MT4 tu. Saya tak tahu nak dapat mana. So lepas tu saya tanya lah, saya post dekat satu group, saya lupa group apa. Tanya siapa ada siapa tahu dekat mana nak dapatkan software graph. Graph forex tu. Lepas tu ada seorang tu, dia PM saya kat WhatsApp ke apa. Dia bagi tahu duduk mana. Lepas tu dia bagi tahu duduk Kuantan apa semua. Lepas tu dia pun datang jumpa. Aku boleh bagi ni, tapi ada syarat sikit lah. Kau masuk je 100 USD kat aku. Aku tolong install kat komputer kau. Bawa komputer dia. Lepas tu dia masuk kat komputer saya MT4 tu. Walaupun free, saya tak tahu. Dia ni mahal, aku beli 10,000 USD je kak. Tu pun nak makan juga Allah. Seksanya 10,000 USD dia beli MT4 tu. Lepas tu saya pun dapat lah MT4 tu. Lepas depo 100 USD kat dia. Lepas tu dia cakap, kau trade ni kau nampak silang color indicator ni silang, kau buy. Silang ni kau sell. Lepas tu last kali MC pertama dia cakap saya tak jaga money management. Lepas tu kali kedua saya depo sekali kat dia, sebab tengok dia profit kan banyak kan. Lepas tu saya guna lah 0.01 je saya masuk. MC juga. Tu pun ikut signal dia. Dia cakap Euro USD sell. Lepas tu saya pun sell lah 0.01, jaga tembus. Tahu macam mana boleh MC 0.01 100 USD. Masa tu ada basic tak? Masa tu tak ada apa-apa. Kosong. Tak ada belajar dekat Google atau tengok dekat YouTube ke apa semua. Google pun tak cari masa tu sebab kita tak tahu. Saya masa tu saya dapat expose kepada internet. Perkataan internet tu saya dapat waktu saya masuk dekat Universiti UM. Dekat masa tu saya matrikulasi bukan, foundation. Masa tu baru jumpa internet. Kalau dulu internet pun jumpa sikit-sikit lah. Jarang-jarang lah. Jarang-jarang.
So internet tu kenal masa dekat UM. So bila nak orang cakap Google cari apa ni semua slow. So lepas kena dengan yang orang ni asyik loss dah $200, masa tu baru cari dekat Google, dekat YouTube macam mana teknik ni, semua teknik belajar. Jumpa teknik macam-macam teknik lah. Dekat Google, dekat YouTube Google lah. Dekat masa YouTube tu? Google. Masa tu baru buku tebal salin. Tak. Okey, itu biasa, tu perkara biasa. Lepas tu saya masa kena scam dengan orang ni, saya ada seorang lagi kawan. Dia ni kawan trading susah senang saya dengan dia sama susah, sama baik. Sekarang pun dia yang Dubai World Cup trading tu. Okey. Dia antara top 20. Wow. Masa dengan saya dulu sama naik semua. So dia pun kena juga yang $100 tu. So bila kita orang sama-sama naik, tu lah, dia jenis dia macam silent sikit. Saya banyak buat video mengajar semua. Dia kalau kat Facebook ni nama dia Raja Muhammad Nurizwan. Raja Muhammad Nurizwan. Yang ramai hari ni yang tengok awak yang tu kawan-kawan saya. Kawan-kawan bagus juga. Ada juga dia di kalangan orang-orang baru ni. Okey, sekejap, tak ada soalan lagi, tak apa, kita biarkan. Okey, first bertemu dengan cikgu. Siapakah orang tu? Saya nak tahu siapakah cikgu tu yang mengajar dekat Hanzo bahawa inilah forex sebenarnya. Cikgu Mansur Sapari lah. Saya dapat nama Cikgu Mansur Sapari ni daripada kawan saya Raja Muhammad Nurizwan tu. Dia yang bagi tahu ada seorang cikgu ni ajar memang bagus. Dia jumpa, dia cari juga. Saya cari luar negara, YouTube semua. Dia ni cari dalam negara. So dia bagi tahu Cikgu Mansur ni banyak student-student dia dah berjaya. Lepas tu saya pun masuk batch QM Master dengan Cikgu Mansur Sapari. Lepas tu kelas tu dah nak habis lah, lagi tinggal 1 minggu ke berapa, saya nak masuk kak. Masa tu dalam poket saya masa nak bayar kelas tu, dan duit dalam bank saya ada dalam RM212. Lepas tu saya masuk kak, bayar 100. Lepas tu saya study semua video, saya mula nampak nak baca market semua. So masa tu November 2016. November 2016 baru jumpa Cikgu Mansur. Daripada 2014 sampai 2016 tu straight kena scam dengan orang masuk kelas, bayar kena scam apa semua. Kena scam juga sebelum tu? Sebelum tu dalam tempoh 2 tahun tu saya masuk macam-macam teknik. Ada pergi yang ada kena bayar kelas 500, belajar teknik apa ni nama dia. Dia teknik dia pelik lah nama dia. Teknik pantulan. Pantulan cakrawala apa. Dia bukan pantulan apa, saya lupa nama dia. Tapi nama dia memang sedap lah dengar. Bila dengar nama teknik tu, teknik pantulan. Jadi teruja kan, teruja dengar. Lepas tu dengan setiap kali sampai ke nombor ni terus terbang benda semua. Kita masuk lah. Masuk tengok dia buat kelas 1 Ahad. Market tak bergerak. Yelah. Dia tunjuk benda yang macam gini. Group support apa semua tak ada. Bayar RM500. Lepas tu settle habis. Tak ada apa-apa lah. Lepas tu saya pergi test kat market, tak jadi pun. Saya nak contact siapa pun saya tak tahu. Dia cakap kita tulis nama kat sini, nanti saya punya coach, dia ada coach saya punya coach akan PM setiap kamu untuk masuk dalam support group. Tapi lepas tu sampai ke hari ni dia tak nak invite saya. Jahanam. So tu salah satu lah teknik. Banyak lagi teknik mata dewa. Macam-macam ada. Okey, menarik. Okey, masa tengah belajar dulu, kita ambil yang first lah. Pak Zul suka ambil di awal mula. Okey. Apa yang menyebabkan Hantu rasa betul-betul boleh tertarik dengan forex dan boleh jana kewangan? Apa dia sebenarnya? Ataupun dah memang minat dengan benda-benda chart ni? Saya masa kecil dulu, masa kecil saya tengok movie. Ada movie orang Mak Saleh semua. Tengok kerja dia duduk depan komputer, tengok graf, tengok kertas apa semua. Saya tengok benda ni macam best. Tapi saya tak tahu bila saya besar saya buat benda yang sama. Saya tak tahu nak masuk dekat universiti tu. Orang tanya kau nak masuk, kau nak belajar, nak kerja jadi apa? Aku nak kerja duduk depan komputer tengok graf tu. Aku nak kena belajar apa? Ada orang cakap matematik. Saya pun masuk kelas matematik. Ni lah yang sains, matematik semua. Tu memang skor. Lepas tu saya cakap benda yang orang buat ni benda apa? Yang graf-graf ni. So tak tahu. Lepas tu tengok ada orang tunjuk forex. So masa yang saya limpo 100 tu,
memang nampak benda biru tu keluar, saya close, boleh withdraw 10 USD. So nampak memang duit ni. Macam mana kalau aku tekan besar sikit? Tu yang MC tu. So duit tu memang boleh dapat dengan forex. Saya tahu tu, cuma ada tak teknik yang sentuh je tu biru. Saya cari benda tu. Sentuh je tu biru. Sentuh je tu biru. So benda ni saya jumpa dengan kelas QM Master. Dengan Cikgu Mansur Safari. Kalau follow dia selalu cakap zero float, tak ada drawdown. Benda tu memang ada. Sentuh je tu biru. Kalau sentuh pun kena guna ECN account lah. Kena guna ECN account, sentuh tu biru. So saya belajar yang QM Master tu. Walaupun kelas dah habis, saya buat homework semua. So lepas tu sebab saya masuk ujung-ujung, masa QM Master batch 3, saya repeat lagi sekali kelas tu. Kelas cikgu masuk saya nak upgrade nak start daripada awal. Saya nak tanya soalan. Faham. So bayar lagi 100. Sebab kelas ni memang berbaloi, saya memang repeat sama kelas dia. So masa start QM Master 3 tu, saya memang setiap kali dalam kelas dia, saya akan repeat. Satu hari saya buat 100 screenshot. 100 screenshot Screenshot dia akan suruh cari QM, high low tu. Akan cari. Next class dia ajar apa, saya akan cari benda pattern yang dia suruh cari tu. So practice tengok benda tu banyak kali. Saya punya sniper entry, maksudnya entry yang sentuh terus biru, yang pertama 15 Mac 2017. Sampai 15 Mac 2017. Saya punya tahun sniper lepas. Tahun lepas sniper entry yang pertama saya. Lepas daripada tu saya repeat lagi sniper entry tu. So benda tu dah jadi biasa. Jadi kebiasaan lah. Sentuh biru. So masa tu dah tak ada dah. Maksudnya macam mana kalau dulu mula-mula kan orang cakap jaga kan. Contoh daripada margin kita 100 USD, kita letak 0.01 je. So boleh floating. Last kali turun. Dengan Cikgu Mansur lain. Cikgu Mansur dia lebih tekankan risk and reward. Contoh kita ada 100 USD tu, kita pecahkan account pada 10. Contoh pecah ni, kita punya kita lain sikit dengan orang lain. Orang lain letak 0.01 tu nak bagi floating. Kita letak kita letak 10 USD tu, bagi hancur account tu ataupun bagi grow. Tapi ada 10, ada lagi 9 nyawa. So tekan kau satu account tu. Contoh kita mati 3 account, lepas tu 10 USD tu boleh grow. Yang contoh account keempat ni, kita dah lost 30 USD. Account keempat ni dia grow ke 100, dapat grow 1000%. Kan 10 USD ke 100 dengan simple kan. Banyak orang dah boleh buat kan, 10 ke 100. So kita dah profit 170 USD. 30 USD loss tadi, dalam satu trade kita dapat tu. Kalau dapat NFP ke apa, kita tak 0.03 kalau 10 USD. Memang kalau floating lebih 10 mati. Maksudnya terus habis account. Tapi orang tengok macam apa yang MC repo tak. Kita ada 100 USD, cuma aku masuk 10 je. Ialah kita banyakkan account. Tu teknik lah, cara masing-masing. Okey, baik. Di permulaan dulu, masa kali pertama yang 100 US dollar tu, yang MC tu, masa tu Anzo jalankan ataupun kawan tu yang jalankan? Yang tu saya buat sendiri. Buat sendiri? Buat sendiri. Lepas tu ada sekali tu saya jumpa seorang buat copy trade. Dia tunjuk dekat wall dia semua profit. Dia scalping. Memang power dia cakap. Orang tengok biru ni. Lepas tu siap dekat dalam wall dia cakap, ada siapa-siapa ragu-ragu lagi dengan teknik ni. Semua follow dia. Lepas tu baca lah komen, tengok tak ada siapa bagi feedback buruk pun. So saya follow lah 100 USD. Lepas tu masa tu float dekat GBP USD. Sekali saya dapat review daripada kawan saya lagi seorang. Kawan saya ni pun copy trade dengan dia. Aku dah dapat profit daripada dia. Tapi waktu saya repo dan copy trade dia, 100 USD tu 0.01, ada 4 layer. Dia dekat GBP USD boleh MC 0.01 4 layer, maksud 0.04. Dia tak ada stop loss, tak ada cut loss. Tak ada stop loss, tak ada cut loss. Dia TP memang ada, TP 10 pip, tapi dia swing lah. Swing loss tu. Dia memang swinger lah jadi. Tapi TP 10 pip. Okey, perjalanan mengenali forex di permulaan, bagi Hanzo, apa yang perlu ada dekat diri seseorang
Kalau untuk menjadi trader konsisten macam Hanzo sekarang ni? Trader konsisten pada permulaannya yang paling penting sekali ilmu kena, paling penting ilmu lah. Dia kalau macam orang bagi tahu money management ke apa, kalau kita tak ada knowledge, sama kan kita tak akan MC. Macam saya cakap tadi 100 USD tak 0.01 pun boleh MC. So kalau kita ada knowledge, contoh kita at least tahu sedikit technical analysis, news fundamental pun membantu lah sikit. So yang paling penting tu kita kena tahu dekat mana price stop, dan kita kena tahu kat mana kita nak letak stop loss. So nak letak stop loss, letak TP tu semua memerlukan ilmu. So ilmu ni boleh dapat dua cara. Satu, kita cari sendiri. Cari sendiri dan akan makan masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Betul. Barulah dapat teknik kat mana nak letak stop loss. Belum campur TP yang ni. Pertama, tapi kalau kita pergi belajar dengan cikgu yang betul-betul proven, nak tahu cikgu tu proven, kita tengok student dia jadi orang jadi trader tak? Jadi trader ataupun tak kan? Jadi trader ke tak ke, terus senyap, tak ada benda terus. Sekejap lagi kita akan sambung lagi. Menarik. Itu sesi yang pertama. Kepada pendengar-pendengar jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Kita berhibur dulu dengan sedikit iklan. Kita tengok kita punya promo daripada TV CTC. Kemudian kita akan kembali bersama dengan segmen Inilah Ceritaku. Ya, jangan ke mana-mana. Stay tune bersama dengan kami. Kita bertemu kembali selepas kita berhenti seketika, berehat seketika untuk sedikit iklan selingan. Dan kita bersama dengan Hanzo sekali lagi untuk sesi yang kedua ni. Hanzo okey Hanzo Okey. Terbaik. Banyak peminat rupanya Cikgu Hanzo ni. Ramai murid Hanzo. Kita nak imbau kembali zaman keperitan. Sebab ramai di luar sana selalunya momok-momokkan dengan sesuatu yang untung. Dia tak cakap pun pasal loss ni, tak ada. Dia perkenalkan forex, untung. Tapi sebenarnya dia lupa kat situ berapa ramai yang perit dulu, ramai yang pahit dulu baru dapat manis. So boleh kongsi sikit pengalaman yang pahit ni, biar orang kat luar sana kalau nak belajar forex, nak mengikuti nak hidup full time ataupun part time dengan forex ni, biar dia orang tahu sedar awal bahawa forex ni perlu ilmu, perlu apa semua. Bagi pendapat Hanzo di permulaan awal dulu macam mana payahnya, peritnya. So lepas dah jumpa Cikgu Mansur tu, sekarang saya dah macam fokus pada Cikgu Mansur punya teknik lah. So bila saya berlatih, so saya ingat teknik ni memang sentuh biru tu macam Holy Grail. Macam Holy Grail. Sebab loss pun 2-3 je, dan setiap kali full margin tu memang benda tu selalu jadi. So bila daripada 10 USD account tu dah jadi 100, 10 account yang kita pecah daripada 10 dia dah semua jadi 100. So bila 100 ni start dengan lot lagi besar lah, compounding setiap satu account ni jadi 100 pergi 1000. Kalau kita boleh buat 10 pergi ke 100, kenapa 100 tak lagi 1000? So saya buat 100 pergi 1000. Lepas tu saya buat 100 pergi 1000, 100 pergi 1000. Lepas tu bila sampai dekat 5000 USD daripada 100 USD tu, pecahkan account. Lepas tu pergi ke 5000, saya tamak, aku tak nak buat 10 ni, aku nak campur terus. So campur terus 5 account tu, saya tekan lagi besar. So bila tekan lagi besar tu, profit mula-mula. So dia grow profit sampai dekat nak 7,000 ke 7,400 kalau tak silap. Lepas tu saya close. Esok tu saya trade lagi. So saya trade lagi, full margin juga macam biasa, sentuh terus biru. So pergi sampai 800 lebih lah, dekat nak 9,000 USD. Lepas tu saya tak nak close. Saya cakap sebab yang semalam tu saya close, pergi dia terbang lagi. Lepas tu yang ni saya sell. So saya tak nak close, SL buang. Sebab saya tak nak dia SL. Lepas tu saya biar. Lepas tu esok pagi tu saya bangun subuh, tengok dia tengah kelip-kelip warna biru. Ni kelip-kelip jadi 5k USD. Daripada 9k tu, dekat nak 9k kan. Kalau saya close malam tu, mungkin dapat 9,200 USD macam tu. Tapi saya tak nak close. Cakap benda ni memang jatuh lagi. Ni compression semua apa semua, tapi compression tu dia tak makan habis, dia naik balik. So sekarang ni dia kelip-kelip jadi 5,000 USD masa tu.
So daripada 5,000 USD tu saya tak nak close. Lepas tu dia pergi sampai 3,000 ni lah, negatif. Okay. Bayang kita dah grow. Kita dah grow 3 bulan 4 bulan juga saya grow tu sikit-sikit. So bila benda tu mega. Last kali saya close dia 3,000 USD saya cut loss 3,000, sakit juga. Kali kedua tu saya geram, revenge. So saya tak guna QM ke apa ke, tak guna benda yang saya belajar. Saya dah tak guna SOP asal. Kita ada SOP macam cikgu Mansur ajar. Kau nak entry QM mesti sebaris, QM besar mesti sebaris, ada fake out atas. Saya tak ada. Saya tengok ni QM, okay, sini fake out, okay, mesti price pergi kat sini kan. Saya tekan terus. Tekan tu bukan tekan lot biasa, lot sniper, maksud lot sentuh biru. Patutnya lot sentuh biru tu tak boleh tekan terus. Dia kena letak kat tempat yang dia nak berhenti. Benda tu kena tunggulah. So bila kita buat macam tu, dia drop lagi. So daripada 3,000 USD tu, dia drop pergi 2,000, drop pergi 1,000, drop pergi 500. Last kali saya cut loss, tinggal 100 USD balik. Allahu. So bila dah 100 USD tu, saya duduk lepas tu ni lah, saya menangis. Mak saya dengar saya menangis, hentak meja semua. Perit Mouse masa tu mouse pecah. Masa tu memang baling mouse kat dinding. Masa tu dalam fikiran Han apa benda dalam fikiran tu? Nak capai sampai berapa? Saya nak sampai 1 million USD sebelum umur 30. Tu impian saya daripada dulu sampai ke hari ni pun masih. Sekarang umur saya 24. Maknanya ada 6 tahun lagi. Ada 6 tahun. So yang 6 tahun ni saya tak akan buat kerja macam dulu. Macam gila. Kerja gila tu. Kerja gila lah. Jadi bila kita jadi ego. Kita rasa kita dah ada holy grail. Sombong, kita dah rasa tamak, kita dah mula dah ada, kita dah rasa tu semua. Sampaikan pecah mouse pecah mouse. Baik mouse dia pecah. Patut 9k USD tu saya bayar hutang ke apa ke tak. Saya nak reach dulu target saya. Contoh masa tu target saya, kalau aku nak bayar hutang ni, aku bayar hutang tunggu 100,000 USD baru aku bayar hutang. Patut 9k USD boleh settle dah hutang. Boleh sikit-sikit kan. Boleh settle hutang kat saya BT-BTN tak. Saya tak nak 100,000 dulu. Kalau aku tolak hutang dulu, habislah aku punya margin. Aku tak nak tekan besar-besar kan. Kalau kita bayar hutang, contoh saya tolak 5,000 USD daripada tu untuk bayar hutang saja. So saya tinggal 4,000 balik. So nak pergi saya jenis tekan full margin. So bila margin kurang, tak boleh lah. Baik aku tunggu 100,000 dulu, baru aku bayar hutang orang. Tu problem kan. Lepas tu lah tiba-tiba loss semua. Macam fikiran kau ni. Tak, dia kacau tu fikiran dia sebab kita dah ego dengan teknik kita. Lepas tu bila dah loss tu, memang menangis lah. Mak pun dengar menangis dalam bilik. Tu mak seorang je lah tahu, orang lain tak tahu. Ni semua orang dah tahu lah ni. Apa sentuh pasal mak tadi. Sebelum cebu bidang forex ni, mak dah tahu awal ke? Mak dah tahulah. Masa tu SEM 3. Bukan SEM 3, SEM 4. Masa tu mak saya kena stroke. Masa tu saya nak berhenti belajar. Saya nak jaga mak. Lepas tu mak suruh habiskan juga. So bila habiskan tu, saya memang tak kerja. Saya nak jumpa mak saya semua. Lepas tu masa tu memang saya start belajar memang dalam proses belajar. Saya takkan gambling, belajar dekat YouTube ni tak ada lah. Saya memang akan cari guru. So dengan berbakikan duit part time kerja saya bayar kat cikgu ni, cikgu scammer. Scammer tadi. Scammer ni. Baik. So gagal. So bila mak saya sakit macam tu, saya kena kerja jugalah. Sebab last sekali sebab tak ada orang nak tanggung so saya kerja juga sebab mak saya dah boleh jalan lah masa tu. Masa saya masuk kerja balik tu, sebab mak saya dah boleh jalan sikit. Maknanya mak dah boleh berdikari sikit, baru Hanzo pergi bekerja lah. Lepas tu mak saya pun dia cakap, KL mak dengan siapa? KL mak dengan kakak. Sekarang saya pun duduk dengan kakak. Masih lagi dengan kakak? So bila mak dah baik masa tu, saya pun ni lah, mak saya pun cakap dia nak balik Kuantan balik. Tapi saya masa tu dah dapat kerja kat KL. Saya dapat kat Sintel call center. So saya pun kerja kat situ. Tak sampai habis ni lah 1 bulan habis dah dapat gaji pertama. Tu kat situ dia bayar mahal juga, gaji Singapore.
dia bayar. Wow. So dolar Singapura. Dolar Singapura dia bayar. Lepas tu bila masuk bulan kedua tu, 2 minggu kedua tu, mak saya jatuh dekat Kuantan, patah kaki pula. Dia stroke dia tu ada lagi, so kaki tak kuat. So saya berhenti kerja 24 jam sebab mula-mula bos tu dia tak bagi saya berhenti. Okay. Masa tu mak dah balik ke Pahang balik? Dia balik. Dia tak nak duduk dengan orang. Dia nak duduk rumah dia tu. Sebab dia semua. Pahang kat mana Pahang dekat Seri Damai. Seri Damai. Gambang tu Gambang. Oh Gambang. Area dia tu. Area dia Gambang rumah kampung lah ni. Maknanya dia nak duduk dekat rumah dia. Dia nak duduk dekat rumah dia. Ada kawan dia boleh tengok rumah dia. So tiba-tiba dia jatuh tu, saya terus berhenti kerja 24 jam. Terus pergi balik jumpa dia. Saya daripada tempat kerja tu bagi headset semua, berhenti 24 jam. Sebab dia cakap kalau nak balik emergency leave kena tanda tangan ni, kena tunggu bos banyak sangat. Saya terus berhenti terus. Gaji tak nak bayar, tak, biar saya balik, saya jaga mak saya. Lepas tu saya try fokus pada trade tu lah. So saya fokus trade, kena scam semua sepanjang 2 tahun tu. Tapi gaji tu boleh grow. Adalah teknik-teknik macam fractal scalping, fractal guna scalping, SNR sikit. SNR pun bukan SNR yang betul. SNR betul tu saya jumpa, saya belajar lepas bertemu dengan Cikgu Mansur. Tu baru jumpa SNR yang betul, yang sebenarnya. Kalau tak SNR dia tarik mana kat sana tu. Betul lah. So memang ada dapat sikit, tapi tak sempurna lah kan. Tak sempurna lah. So daripada modal tu dapat lah jaga mak semua. So masa jaga mak tu langsung tak kerja? Langsung tak kerja. Memang guna modal daripada gaji Singapura tu dalam 3,000 lebih rasa. 3,000 lebih tu pusing yang tu je. Pusing yang tu saja. Lepas tu sebulan lepas tu jumpa Cikgu Mansur. Sebab dalam bank account ada 200 tu je. Yang lain semua ada dalam trading account ada duit. Tapi dalam bank tu tak ada duit. So bila jumpa Cikgu Mansur tu, grow yang account tu, grow. So kesilapan saya satu je, saya depend 100% income saya pada trading saja. So bila saya hilang yang 9k USD tu, saya terus jadi macam orang tak betul. 2-3 hari je lah, tak ada macam berbulan jadi gila. Yalah betul lah maknanya. Terkejut tu. Saya tak keluar bilik terus. Lepas tu ada macam nak gila tu ada juga sikit sebab kita terlampau fikir. Saya tak bagi tahu orang saya dapat 9k. Keluarga saya tak tahu, mak saya seorang yang tahu. Tapi mak saya tak faham sebab saya tak tunjuk cash macam tu. So saya tunjuk trading account mak saya 9k semua grow. Maksudnya Hanzo bermula, lepas tu Hanzo jaga masa mak kaki patah tu, beritahulah masa tu lah. Masa tu baru mak saya tahu saya buat. Kau buat apa? Tapi sebelum tu pandangan mak masa tu awal tu? Masa tu mak tak setuju sangat sebab kena scam dengan emas tu. Kau janganlah buat kerja bodoh macam tu lagi. Jangan dia tak nak jangan ulang benda yang sama. Dulu dah kena dengan emas, pergi buat forex pula, tak tahu forex ni tipu. Tengok lepas mak saya call, nampak berita dekat TV ada penipuan forex, skim forex semua. Dia call saya, dia cakap ni forex ni tipu semua. Setiap tahun ada. So scammer yang kena tangkap setiap tahun ada. So saya pun cakap tak apa, tu skim, tapi dia tak faham. Yang saya buat ni saya buat sendiri. Tapi itulah, bila hilang 9k tu saya kena kerja balik. Saya kerja nak balik, cover up balik lah tu. Saya kerja balik di Pahang lah? Di Pahang kan? Kat KL sebab lepas mak saya patah kaki tu, kakak saya tak bagi dia balik rumah. Maksudnya dia tak bawa terus balik balik ke KL dengan mak sekali. Duduk dengan mak sekali. So bila dia nak balik memang tak boleh lah. Sebab dia tak boleh jaga. Tak boleh, nanti yang jadi patah lagi bahaya sebab dia dah tua kan. So bila saya kena kerja balik tu, gaji pertama saya terus depo. Gaji pertama depo terus? Gaji berapa tu masa tu? Gaji tu 1,800 lah. 1,800. Saya depo 100 USD lah macam biasa. So 100 USD tu saya grow untuk cover balik untuk saya persediaan ke FTT. Saya tak suka kerja orang. So saya kerja 6 bulan kontrak. Bulan pertama tu saya buat depo. Bulan kedua tu depo balik sebab saya bukan saya yang dulu. Saya tak boleh full margin lah. Dia ada dah takut
trauma dah. Trauma tu yang membuat kita boleh jadi down ataupun kita naik balik. Lepas tu saya ada belajar satu quotes daripada cikgu founder SND tu sendiri. Student yang power, nama dia Red Sword 11. Dia cakap cara untuk kau kuasai SND ni, supply and demand ni, dengan cara kau ajar orang balik, ajar orang lain. So saya tak tahu kenapa saya lost. Sebab dulu saya hafal pattern Cikgu Mansur ajar. Hafal pattern bukan faham. Hafal saja. So saya tak tahu kenapa itulah saya lost. Silap dia kat situ tu. So apa yang saya buat, saya buka satu grup kucing liar, nama dia kucing liar. Sebab saya kutip budak-budak yang kena scam ni. Budak yang kena scam, saya akan suruh dia buat karangan cerita pasal dia kena scam, tulis balik kat atas kertas 10 kali, baru boleh masuk team saya. Sebab mula-mula tu saya buat ajar free je, dia orang busy lah. Lepas tu saya tengok kat Instagram dia pergi tengok movie. Tu kalau kita bagi free lah. So bila budak tu saya ajar, saya mula nampak, oh benda tu saya dah tahu. Tapi bila dia tanya, saya kena jawab sebab saya ajar. Yalah, betul lah. So bila saya jawab tu, saya tengah jawab soalan kat diri saya sendiri. So saya improve. Lepas bila improve tu, saya punya lot pun makin besar balik. Maksudnya dah dapat gain confident balik lah. So lagi satu yang saya belajar masa saya lost 9k USD tu, ni lah, sebab income based on trading forex saja, walaupun kita power macam mana sekali pun, memang akan boleh loss antara silap kita atau tiba-tiba broker tak nak bagi withdraw ke. So benda ni kita kena ada side income lain juga. So contoh side income lain saya buat sekarang, saya buat YouTube. Lepas tu saya ada buat kelas. Lepas tu saya ada buat review macam review apa tu, produk-produk. So ada juga dekat melalui ni lah, ada Facebook page satu. Lepas tu kita affiliate marketing yang bukan broker punya. Affiliate, bukan macam affiliate marketing IB ke apa. Affiliate marketing yang kalau pernah tengok orang share artikel Facebook instant artikel. So kan bila orang baca instant artikel tu kita dapat. So tu pun salah satu yang saya buat lah. So bila orang baca artikel ke apa-apa, memang jenis yang suka komputer ni. Tak juga. Saya pun jumpa komputer pun ni lah masa universiti lah. Dekat 2012 saya jumpa komputer. Sebelum tu saya bukan komputer. Kalau tengok YouTube saya ada terbang-terbang, lompat-lompat, buat parkour semua. Itulah permainan saya dulu. Tak ada komputer ke apa ke, memang panjat pokok. YouTube nak apa? YouTube Shadow Codes FX. Sebab tu nama Shadow keluar tu. Shadow tu geng-geng Cikgu Mansur. Cikgu Mansur Shadow Gun. Shadow apa? Shadow Codes CODES FX. Sambung kan? Sambungnya. Ada kat gambar kucing. So kat situ, kalau macam yang tengah tengok ni, newbie ke, tak tahu nak tukar time frame, tak tahu macam benda-benda basic SND kan nak belajar kat situ, memang saya ada buat tutorial. So boleh tengok kat situ lah SND. Lepas tu ada siap satu yang SOP complete untuk entry, nama dia time analysis. Time tu top down analysis, impactful pattern, and momentum analysis dengan engulfing price action. Korang kuasai 4 ni dah boleh buat duit dah. So kalau macam saya ada satu group forex Malaysia apa, kat situ saya selalu tengok dia orang macam post biru-biru, post profit. Lepas tu kalau macam ada scammer pun, kalau macam orang-orang lama pun, dia macam ganjing-ganjing je. So dia tak ada membantu newbie tu nak tahu. Itu newbie ni dia nak belajar, dia bukan nak tahu siapa scammer ke siapa bukan scammer. Dia tak kisah pun. Aku nak belajar. Yang penting ilmu untuk dia tahu apa tu forex. So kadang-kadang saya post lah video saya kat situ. So kalau macam dia orang nampak, dia orang boleh belajar. So kalau macam dia orang PM saya ke, saya akan suruh dia pergi tengok balik video tu. Semua ada kat situ, tak ada suruh apa-apa, tengok je. Semua ada kat situ. Semua ada kat situ. Cuma saya ada akademi saya juga. Maksudnya orang yang student-student yang memang masuk kelas saya. So yang tu memang saya akan ajar SOP macam mana nak
tahu QM yang Cikgu Mansur ajar tu boleh tembus ke tak boleh tembus ke. Sebab sepanjang saya kerja call center balik kan, lepas saya MC 9K USD tu, saya mencari jawapan kenapa saya MC. Dan saya jumpa satu thread ni, nama dia Price is Everything. Ni yang original content, daripada mana yang datang, yang sniper entry semua tu. So dia ada satu supply and demand confirmation. Maksudnya supply and demand tu kan boleh tembus kan. Betul. Dia ada jawapan untuk macam mana tak nak bagi dia tembus. Bukan tak nak bagi dia tembus lah, yang mana satu tak tembus. So dia ada jawapan kat situ. So saya belajar. Dia punya tu boleh Google Price is Everything. Kat situ memang boleh belajar. Tapi cat dia semua gelap. Cat dia ada candle, shadow tak ada. Tapi nama saya Shadow Code. Sebab tu dapat Shadow Code tu. Tak kak, sebab yang tu saya ikut Cikgu Mansur. Cikgu Mansur shadow kan. Tapi kat situ memang bagus. Kat situ saya belajar kenapa saya punya QM boleh tembus lah. So salah satu teknik yang dalam tu saya dah tukar kepada video. Boleh tengok dekat saya punya YouTube tu, nama dia Time Analysis. Time Analysis, TIME. TIME Analysis tu memang complete SOP. Memang kalau follow tu saja dah memang boleh buat duit dah. So benda ni dulu masa saya newbie tak ada di-expose benda macam ni. Saya masa newbie dulu saya pernah masuk satu kelas time frame mastery, cara menguasai time frame. Saya masuk kelas tu adalah cara untuk tukar time frame kepada H4. Tekan saja button tu, nak cari button time frame tukar tu H4. Benda tu bayar RM250. Dan lagi satu tarik crosshair, cara nak kira pips. Lepas tu habis kelas daripada pukul 2 petang sampai 5 petang je. Cara untuk tukar time frame saja. So kalau tengok kat YouTube tu saya ada letak video cara tukar time frame. Apa yang dapat bayar 250? Tu lah, dua tu je lah. Puas hati tak? Puas hati lah, sebab saya tak tahu dulu. Macam tak tahu kan? Macam ni cara tarik pips. Padahal benda tu senang je kan? Sebab bila saya tanya orang macam ni cara tarik pips, saya kena menganjing. Orang ejek macam, tarik pips sebenarnya kau ambil pembaris letak. Kan kalau macam orang yang dah lama ni, kadang-kadang soalan newbie tu kita dengar macam soalan yang tak patut ditanya. Tapi sebenarnya soalan tu memang dia nak tahu. Nak tahu. So saya punya YouTube tu, kalau korang macam newbie ke apa, nak tahu cara nak masuk indicator ke, macam mana nak tulis nama dalam background je, komen ke dalam YouTube, memang saya akan buat video. Sebab saya tak nak dia orang bazir duit benda, nak belajar benda basic macam tu. Betul. Untuk tu tu function YouTube saya lah. Cantik. Kita akan ke sesi yang ketiga. Kita berehat seketika. Menarik. Lepas ni saya akan beri ruang dan peluang untuk Hanzo untuk memperkenalkan page beliau. Dan kita akan sambung lagi sedikit cerita tentang kejayaan yang beliau kecapi sekarang ini. So, jadi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana untuk sesi yang ketiga dalam segmen Inilah Ceritaku, CTC.fm. Lagi dalam segmen Inilah Ceritaku, dan pada hari ini kita bawakan Hanzo. Kalau nama yang lebih dikenali Hanzo. Memang Hanzo orang kenal 3 tahun orang kenal saya. Hari ni baru tahu nama betul Muhammad Hanif tu. Ini pecah lubang ni? Pecah lubang. Tak apa, dia ada pecah lubang, tak apa. Kita nak kejujuran dan juga keikhlasan. Hanzo, kita dah segmen ketiga. Kita dah tinggal sikit masa, tak apa, kita tambahlah nanti sikit. Kita dah mengetahui macam mana Hanzo bermula kena scammer dengan mas. 20,000 masa zaman kita study mahal. Sangat mahal. Macam bakso pun 2,000 benar rasa mahal. Ini kan pula 10,000. Kemudian belajar, akhirnya dapat grow. Selain daripada sampai nak hilang ingatan, daripada grow kecil, modal kecil boleh capai sampai ke 9K, kemudian hangus begitu saja sampai nak hilang. Lepas tu terpaksa bergelumang dengan fikiran macam mana nak bantu ibu lagi, nak jaga ibu, kan. Lepas tu dengan kerja tak ada, and then buat part time apa semua. Apa yang kenikmatan yang dah rasanya dah capai dan akan grow lagi, nak grow lagi, apa lagi? Kita dah tahu dah kepahitan macam mana, kepayahan dah tahu dah. Orang semua dah dengar, dan ramai yang beri komen yang sangat cantik lah. Dia kata banyak yang membantu, ada yang nak belajar. Dia ucapkan terbaik kepada Hanzo,
kirim salam dekat King. Ni mesti member ni. King tu ni lah, Raja Muhammad Nur Rizwan tu. Okey, baik. Top 20 MPS Trading World Cup. Yang itu hari tu? Yang dia bangun sama tak kerti apa-apa dengan saya, bangun sekali. Alhamdulillah. Okay. Masih lagi kontak tu? Masih lagi kontak. Dia silent trader sikit. Okey. Banyak yang silent trader sebenarnya, jutawan-jutawan ni. Okey, baik, kita akan terus bersama dengan untuk segmen yang ketiga. Okey, sekarang ni saya nak dengar yang indah pula. Apa pencapaian yang terbaik dan apakah perancangan di masa hadapan? Silakan Hanzo. Ini peluang. Okay. So benda yang paling best lepas dah 3 tahun struggle, lepas dah kena scam semua, dengan loss 9k USD tu, saya jumpa SOP lengkap untuk saya punya ni lah, sniper entry dan confirmation entry. So benda ni saya belajar semua daripada Price is Everything. Ambil masa 6 bulan untuk belajar benda tu semua, note down everything yang dia cakap. So saya dah tahu kenapa satu tempat supply and demand zone tu tembus dan kenapa tak tembus tu adalah satu benda yang sangat penting. Sebab bila kita nak letak, sangat penting sangat penting. Bila kita jenis saya bukan trader yang jaga MM. Saya terpaksa separatekan account saya supaya tak hangus semua modal saya. Tu satu. So bila saya entry tu, Hanzo bukan jenis yang tak jaga MM. So cuma saya lebih jaga pada lebih risk management. Risk management. Risk management saya lebih tekankan daripada money management. Sebab kalau money management, bila kita loss tu kita nak cover balik agak lama. Sebab kita lagi satu kena swing lah. Kalau guna money management kena swing. So saya lebih kepada intraday trader, trade hari-hari. Sambil saya kelas dengan student saya pun, saya akan live trade. Kadang-kadang dia orang akan dapat signal saya lah. Dulu saya ada buat group signal tapi tak jadi. Sebab saya price action, tunggu price sampai baru terjun. So kalau saya letak sell limit pun, saya akan potong. Maksudnya saya tahu price sampai 10 pip dia akan tembak balik, saya take profit. Tapi dalam group signal tu ada SL, TP, entry. Ya betul lah. Entry, TP. Dia wajib ada benda tu. Dia follow je punya benda tu. Stop loss tak boleh jadi break even apa semua. Lepas tu tiba-tiba saya nampak satu status dengar ni dia punya ayat Facebook dia, dengar entry sniper power sangat. Tiba-tiba signal semua SL. Tapi signal saya mostly semua turun biru dulu baru naik SL. Cuma dia tak sampai TP tu sebab saya baca price action. Kalau macam student-student saya, dia orang tahu dekat mana saya akan cut profit dengan cut loss. So cut loss saya 1 pip. 1 pip boleh cut loss. Ni Cikgu Mansur sendiri boleh buktikan. Sebab Cikgu Mansur pun dia ada masuk kelas saya, dan cut loss tu memang boleh 1 pip. Dan ada satu entry tu wajib zero float. Dia bukan mesti, dia mesti wajib sentuh biru terus. So benda ni memang ada. Cikgu Mansur pun dah prove kan benda ni. Memang okey lah benda tu. So benda ni yang saya jumpa sepanjang 6 bulan bekerja sebagai customer service. Depan komputer saya baca forum, tengok graph, tengok chart. Dekat buku saya note down everything yang saya nampak pada market. Sepanjang 6 bulan kerja tu, saya bukan buang masa setakat kerja saja. Saya buat kerja saya, job description, jawab call, jawab inquiry customer, settle. Dia tak ada halang kita nak buka apa-apa ke. So kawan sebelah saya buka komik, saya buka forum baca, lepas tu buka chart, so trading view. So benda ni hasil dia saya dapat complete SOP, cut loss, take profit, dan confirmation entry. Waktu news kita tak boleh guna QM, kita guna base. So ada masa kita boleh guna yang benda sniper tu, ada masa kita boleh instant juga. So depend. So saya dah boleh dapat stop loss hunting. Kan ada orang tak stop loss. Ya betul. Saya akan buy pada atas sampai habis stop loss dia orang. Ni pun Cikgu Mansur aja. Saya Cikgu Mansur aja. Stop loss dia orang kat sini, sentuh turun. Saya daripada bawah tu buy terus sampai atas. So benda tu pun dia ada benda yang berlaku pada market yang saya belajar pada Price is Everything tu. So tu satulah daripada segi pencapaian pertama, complete SOP. So bila ada orang tunjuk saya teknik-teknik dia orang pun saya dah tak terliur dah. Maknanya Hanzo dah dapat dah teknik Hanzo sendiri. Dia ada loss, tapi saya selesa dengan loss tu. Sebab bila saya check balik kenapa loss, aku tak ikut SOP aku. So sebab tu je loss, sebab tak ikut SOP. Kalau ikut SOP,
Sepatutnya takkan lost kalau ikut SOP. Ni memang adakah memang sebab boleh 9K tu punya penangan jadi berhati-hati. 9K punya penangan tu jadi berhati-hati. Walaupun saya ada confirmation entry tapi saya tak boleh nak tekan macam dulu. Tapi student saya selalunya akan jadi lagi hebat daripada saya sebab dia orang macam saya yang dulu tak pernah rasa lost tapi dia terus dapat benda yang so tu bagus untuk orang lah. So pencapaian kedua, saya dapat tengok student saya berjaya. So benda ni tak boleh dibeli dengan duit. Betul. So bila tengok student dapat entry sniper macam saya, dapat tengok dia grow 30 USD sampai 5K USD. Ni memang mostly banyak. Ada yang dapat hentak broker yang broker bonus dia bagi, hentak habis. So ni pun ada juga. Ada yang dia start daripada MT4 pun tak tahu, dalam masa beberapa bulan dia dah boleh hentak broker dah. So benda yang seronok kita tengok. Lepas tu sekarang masa dulu tu lah saya punya kucing liar dengan kucing high class. Ni dua group free. Yang ni group yang saya buat secara free, dan saya dah close yang ni. Dua-dua sekali? Dua-dua. Yang kucing liar ni masih lagi buat karangan. Lepas tu nak masuk kucing liar ni kena buat karangan. Lepas dalam kucing liar tu kena buat SOP QM basic. Maksudnya QM basic je. 1000 SS. 1000 SS. 1000 SS. Lepas dah siap kena buat trading journal pula. So bila dia dah lepas kriteria ni baru masuk high class. So dalam high class daripada 24 orang daripada kucing liar tu, cuma ada 6 orang je dalam high class. So dalam high class ni saya ajar yang flat limit, FTR, base yang membreakkan base. So benda yang penting-penting saya akan tapis sampai high class. So bila saya buat benda ni, dia menghalang orang lain, macam memang memerlukan benda tu. Sebab nak buat SS ni memerlukan masa. Betul. Semua. So bila dia buat macam tu, saya buat macam tu, saya menghalang orang nak belajar. So saya ada request kepada orang untuk saya instead saya buat berbayar. Saya cakap aku tak nak berbayar, nanti ada orang mulut jahat. Nanti bila orang cakap macam-macam lah. Tapi bila fikir-fikir balik, ada betul juga lah, kita bagi peluang ke orang nak belajar. Betul. Saya nak komitmen. Saya lebih suka student tu berjaya. Kalau saya bagi dia free, dia pelekehkan ilmu saya, so dia pun tak dapat apa-apa, saya pun buang masa. So betul. Saya ambil komitmen sedikit lah, RM100 dulu saya punya kelas. So daripada RM100 tu, diorang ada yang tak belajar juga. Sebab mungkin 100 tu tak besar bagi dia. Bagi dia kecil sangat. Kecil. Saya ada yang jual balik buku saya tu RM13. Bukan $13, $13 dia jual. 2 minggu lepas buku tu keluar, terus jual. Tapi saya tak kisah lah, sebab dia jual tu dalam ebook tu cuma 30% daripada apa yang saya cerita dekat dalam webinar. 30 je? 30% saja. So dalam ebook tu pun dah cukup. Basic ebook lah ni. Basic ebook. So bila diorang dah masuk chapter 2, chapter 1, diorang dah boleh sniper semua. So saya dah gembira. So pada akademi saya ada dalam 150 orang ke tak silap, yang local group punya. So yang ni semua dah habis dah bulan Februari tu. Lepas tu saya start buat international punya kelas sebab ada request daripada student daripada UK. So student daripada UK ni nama dia apa? Kelvin ke apa? Kelvin daripada UK. Dia ni personal coaching kan ni? Bukan. Ataupun dia nak suruh ke sana. Dia menyamar jadi orang Malaysia masuk kelas, tapi dia sebenarnya tak faham pun apa saya cakap. Dia translate balik apa yang saya cakap dalam webinar ke bahasa Melayu. Daripada ke bahasa Inggeris. Okay. So saya kesian kat dia. Saya cakap later after this class I will make a English version class. So bila saya buat English version ni, dia nak ajak kawan dia juga. So kawan dia daripada US semua pun ada. So saya open lah untuk 20 orang saja international. So daripada 20 orang tu saya dapat daripada India, France, Egypt, Serbia, UK, US, Singapore, and then lagi? Ada 13 negara semua. Saya lupa. Ada banyak. Ada 13 negara semua. Malaysia sekali lah. Malaysia ada juga yang menyamar jadi Mak Saleh. Sebab dia terlepas yang group pertama tu saya close sebab
ada orang mulut orang. Biasalah. Ini mulut orang dengki ni, suka menganjing ni memang. Tapi tak apalah, biarkan je. Lepas tu ada yang PM saya pujuk semua senior pun, ada yang pujuk saya balik untuk buka balik kelas. Kelas yang Malaysia punya tu. So mungkin saya akan buka balik Julai nanti lepas raya. Julai lepas raya? Yang tu mungkin saya akan buka lepas raya. Tapi sementara korang tunggu tu, kalau nak tengok boleh ni, pergi dekat page. Ada kejap nampak tak? Shadow Codes Price Action. Boleh tulis Shadow Codes Price Action. Nampak tak? Nampak Shadow Codes Price Action. So kat sini ada link YouTube lagi. Nampak? Sekali lagi. Takut ada yang tak perasan tadi. Dia dah depan Shadow Codes Price Action. Ataupun Facebook boleh add juga, Muhammad Hanzo, MUHD Hanzo. Lepas tu kat dalam ni tak ada load. Kat dalam ni ada link YouTube. Ataupun kalau nak tengok YouTube terus, boleh buka Shadow Codes FX. Boleh belajar dekat situ, free je. Tapi kalau PM tanya coaching ke apa, tunggu Julai. Sebab saya takkan, yang benda yang saya ajar dekat YouTube, student saya dekat dalam akademi tak guna yang apa yang saya ajar kat YouTube. Sebab dia orang akan entry cara lain. Dia akan entry complete SOP. Kalau macam dekat time analysis tu, dia kena tunggu setup. Kena tunggu setup tu lama. Sebab bila dah sampai dekat supply and demand zone tu, kita kena tunggu impactful pattern, momentum dengan engulfing. 3 benda lagi kena tunggu. So walaupun price tu dah sampai kat situ, kita tak boleh entry lagi. So kena tunggu dulu baru boleh entry. So benda ni makan masa dalam contoh 2 minggu sekali boleh entry. So benda ni tak best lah kalau kita nak jadi intraday trader. So bila dekat dalam akademi, saya ajar dia orang teknik yang masa group akademi lokal saya tak ajar yang instant. Maksud intraday setup saya tak ajar. Sebab dia orang 2 minggu pertama tu dia dah jual ibu saya. Ada seorang cari pasal. Dia jual tapi yang international, sebab international saya buat one and only. Sebab ni request daripada student daripada kat UK tu. Dia request lah. So saya buat untuk dia. So saya ajak lagi lah yang siapa yang berminat. So dia orang ada instant rate. Maksudnya setup ada memang terus boleh tekan terus. So boleh intraday. So walaupun dia orang kerja, dia orang boleh profit hari-hari. So kalau boleh tengok dekat saya punya profile Muhammad Hanzo, dekat tu hari-hari lah saya post international student punya testimoni lah. Lebih kurang testimoni. Sebab saya rasa seronok tengok dia orang boleh trade. Itulah yang buat kepuasan dia kan. MUHD bukan MO. MUHD jarak Hanzo. Kepada yang nak berkenalan lebih lanjut. Kemudian nasihat sikit lah kepada newbie ataupun yang baru nak kenal forex. Apa nasihat Hanzo untuk mereka sebelum menceburi bidang forex? So nasihat saya, better cari cikgu dulu. Duit depo jangan, daripada sedekah kat broker, baik sedekah kat cikgu. So kalau kita sedekah kat broker, kita tak dapat apa-apa, kita dapat loss je. So duit tu apa-apa pun simpan je dulu. Kalau tak nak bayar cikgu pun boleh pergi kat YouTube. Saya boleh belajar kat situ. Lepas dah solid betul-betul, belajar dekat demo. So kalau business kat luar, kalau korang nak buka kedai baju ke, nak buka restoran ke, korang kena keluarkan modal betul. Kalau forex ni korang ada demo account, free simulator untuk buat business. So benda ni tak ada untuk business lain. Kalau korang nak belajar buka restoran, korang kena memang betul-betul terus invest duit yang betul, baru boleh tahu macam mana business restoran. Tapi dalam forex ni korang ada pilihan untuk trade dekat demo. So benda ni sangat bagus untuk korang grow. So pertama, trade kat demo, berlatih SOP. Cari SOP entry dekat demo. Kalau boleh bertahan account tu tanpa MC, mungkin 6 bulan ke 3 bulan ke, so dah okay. So depo pula jangan depo besar, depo kecil je. Sebab korang akan MC kali pertama confirm. So depo kecil je. So tu nasihat. Yang pertama ni lepas tu yang paling penting sekali ilmu lah. Ilmu ni ada 2 cara. Korang belajar free dekat YouTube akan ambil masa yang lama, sebab tak ada cikgu akan guide korang. Betul. Sebab ada orang cakap semua benda boleh belajar kat YouTube. So bila korang belajar dekat YouTube saya, walaupun saya tak ada secret ke, tak ada apa-apa, jangan tanya saya, sebab korang boleh belajar dengan YouTube sahaja. Tapi kalau korang perlukan guru,
masuklah banyak trader-trader dan cikgu-cikgu dekat Malaysia ni. Experience saya dengan student luar negara, ada yang tanya nak belajar BBMA, FIBO Musang. Okay. Cikgu-cikgu ni tak ada ajar bahasa Inggeris ke ada bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris kurang kot. Sebab diorang ni PM saya, dia nak belajar Cikgu Mansur punya semua dalam bahasa Inggeris. Lepas tu tiba-tiba tanya BBMA ada ajar tak? Saya tak ada ajar BBMA. Okay. So saya tak boleh ajar lah. Tapi trader-trader Malaysia ni memang jadi satu, dia panggil legendary trader dekat daripada Nusantara ni. Boleh grow 10 USD pergi 100,000. Yes. 100,000 $100 pergi ke beratus ribu, 1 million pun ada. Senior saya pun dah sampai reach million. So tapi diorang kalau kat luar negara, diorang depo 100,000, diorang buat 10,000 sebulan. Dengar macam banyak tapi diorang depo tu besar. So bila diorang jumpa orang Malaysia ni, 100 USD grow ke 100,000, siap boleh bagi statement lagi. So benda ni satu benda yang pelik bagi diorang dan satu jalan shortcut menjadi kaya dengan cepat dengan diorang cari orang Malaysia. Sebab orang Malaysia ni memang power. So kalau korang dah memang orang Malaysia, cikgu-cikgu dekat Malaysia pun memang ajar dalam bahasa Malaysia. So carilah cikgu-cikgu kat Malaysia ni memang ada hebat-hebat. Okay. So nak tahu cikgu tu hebat ke tak hebat, kita tengok student dia. So pengalaman saya dengan cikgu scam, sebab scam. Saya dengar cikgu tu punya cerita, bukan saya dengar student tu punya cerita. So kalau nak tahu cikgu tu berjaya ke tak, cikgu tu dapat melahirkan anak murid yang berjaya. Nak tahu trader tu berjaya senang, dia boleh buat profit. Tapi nak tahu cikgu tu berjaya ke tak, dia boleh lahirkan student-student yang berjaya. Tak ada saya angkat bagus sendiri, tapi nak tahu dia ajar benda yang betul lah. Tak, benda betul lah tu. Okay, terima kasih saya nak ucapkan kepada Hanzo kerana menarik perkongsian dalam tempoh 2014 sampai 2018, kita katalah dalam 1 tahun belajar loss to loss lah, kan. Lepas tu 3 tahun kemudian, dan sekarang ni dah pun ada kelas dan dah ada student pun, bukannya dalam negara, luar negara pun ada. Dan satu kejayaan yang bagi saya, kalau saya jadi Hanzo, saya boleh banggakan diri saya lah. Sebab Hanzo dah dapat tengok anak murid student berjaya. Lebih daripada Hanzo, betul? Lagi berjaya daripada saya. Yang UK tu, yang student saya, dia dah sampai 10 million USD. Dia depo 10,000 GBP Great Britain Pound. Dia dah profit sampai 10 million. Dia ada PM saya, tunjuk statement dia, saya boleh bagi tahu tahniah. Saya pun tak ada buat. Tapi itulah, kita dapat seronok lah dia dah berjaya. Cuma banyak orang luar negara respect dengan trader Malaysia. Sangat respect. Dia orang sangat respect. Sebab kita daripada kecil kita grow besar. Orang tu memang modal dia orang besar. Memang modal dia orang besar. Okay. Terima kasih. Akhir kata daripada Hanzo. Kita habiskan segmen inilah ceritaku. Okay. Jangan lupa follow page Shadow Codes Projection. Itu bukan akhir kata. Akhir kata pelaburan paling terbaik sekali, pelaburan pada diri, yakni ilmu. Cari ilmu tu. Jangan labur duit kita untuk investment dapat balik duit, tapi kita invest satu benda tu, kita dapat bawa sampai bila-bila. So benda ni ilmu je boleh buat. So kalau korang invest, contoh korang invest time, masa korang pun, contoh korang kerja, cari kerja yang boleh bantu korang sampai bila-bila lah. Okay. So kalau kerja tu, cari kerja yang ni lah. Contoh kalau kita angkat call, jawab bill sesuatu produk untuk satu company. So kita, bila kita kena buang kerja, kita dah tak ada apa-apa lah. So cari kerja yang bila orang buang kerja ke, buang kita ke, kita masih ada ilmu atau skill yang kita ada tu. Contoh kerja dengan company yang ajar FB ads, FB marketing. Lepas kita kena buang kerja dengan dia, kita masih boleh, aku dah curi dah apa yang kau ajar aku. So sekarang aku boleh buka company sendiri, buat FB ads. So invest something, invest masa kita, duit kita pada benda yang boleh bagi kita ilmu yang bantu kita. So investment terbaik pada diri sendiri lah. Okey, terbaik daripada Hanzo. Terima kasih Hanzo kerana sudi berkongsi kisah yang sangat-sangat best dalam masa yang singkat berjaya. Tapi yalah, banyak juga dugaan pakai duit sendiri, pakai duit PTPTN sorry sebut tak apa, resah duit kakak kan. Kemudian dah grow 9k, jatuh balik. Itu adalah jatuh bangun. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, bukan senang untuk menjadi seorang trader yang konsisten. Tapi kalau betul cara dia, macam nasihat daripada Hanzo tadi. Okey, baik. Terima kasih Hanzo sekali lagi kerana sudi bersama dengan CTC.FM.
Dan terima kasih juga kepada penonton-penonton live kita yang sekarang ini berada di live Facebook. Alhamdulillah, ya, ramai pengikut dan komen banyak. Kalau saya nak baca komen tak habis. Okey. Terima kasih dan kita akan terus bersama dengan segmen permintaan dan juga ucapan. Dan sekali lagi Hanzo, terima kasih. Sama-sama. Lambai sikit kat kamera. Lambai macam ni? Lambai. Ramai pengikut tu. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, setakat itu dulu segmen Inilah Ceritaku, dan kita akan kembali bersama dengan saya lagi dalam segmen yang seterusnya.